Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan warga ma'ruf yang dirahmati Allah sekalian. Setelah mana kita memastikan setiap amalan kita dimulakan dengan nama Allah Subhanahu wa taala ataupun zikrullah, maka perkara seterusnya yang perlu kita beri perhatian iaitu memastikan kata hati kita seiring dengan kata lidah kita ataupun dengan ayat yang lain, hendaklah kita mengikhlaskan niat ketika melakukan sesuatu amalan hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara ini sangat penting kerana niat hati merupakan syarat suatu amalan itu diterima. Contohnya, seorang itu melakukan solat yang dimulakan dengan lafaz niat, contohnya usalli fardhu zuhri, tetapi apabila beliau melafazkan lafaz niat tersebut tidak disertakan pula dengan niat di hati, hatinya kosong daripada niat tersebut, dia tidak faham apa yang diperkatakan usalli tersebut, maka sudah pastilah solat itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini jelas berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amalan itu diterima mengikut niat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, bagaimana pula kita memastikan niat kita hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala? Caranya adalah dengan memastikan kita tidak mengharapkan suatu ganjaran ataupun suatu habuan selain daripada pahala ataupun ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak salah untuk kita mengharapkan gaji ataupun ganjaran dunia ataupun habuan dunia daripada amalan kita ataupun daripada kerja kita. Tetapi sekiranya kita benar-benar ikhlas kerana Allah melakukan kerja tersebut, sekalipun gaji ataupun habuan dunia tersebut lewat diperolehi, maka kita akan terus melakukan kerja tersebut tanpa ada masalah. Tetapi sekiranya niat kita hanya kerana habuan dunia ataupun ganjaran dunia, maka sekiranya ganjaran tersebut lewat diterima ataupun tidak diterima, kita akan marah-marah dan seterusnya kita akan meninggalkan amalan ataupun kerja yang selama ini kita lakukan. Ini merupakan sunnah para anbiya, tuan-tuan dan puan-puan. Kerana para anbiya apabila mereka berdakwah kepada kaum mereka, mereka hanya mengharapkan ganjaran daripada Allah SWT. Seperti mana di dalam ayat di dalam surah Hud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya qaumi la as'alukum alaihi ajra in ajriya illa 'alal ladzi fatarani. Wahai kaumku, aku tidak mengharapkan apa-apa habuan ataupun ganjaran ataupun wang daripada kalian. Ganjaran aku hanyalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, niat yang baik akan menghasilkan orang yang jujur di dalam kerjanya, orang yang tidak menipu, tidak mencuri tulang di dalam kerjanya. Dan niat yang baik ini akan memastikan gerak kerja yang baik dan juga hasil kerja yang sempurna, insya-Allah. Dengan niat yang benar-benar ikhlas kerana Allah, seorang ketika dalam perintah kawalan pergerakan ni, seorang yang melakukan kebaikan, sentiasa bermesra dengan ahli keluarganya, sekiranya niatnya baik kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka kebaikan tersebut ataupun kemesraan bersama keluarga tersebut tidak akan terhenti setelah mana PKP ataupun kawalan pergerakan ini dihentikan.